Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. So, boleh dengar tak suara saya? Boleh ke? Okey, boleh Okey, kita tengok yang pertama dahulu. Okey, this given that tan x equal to 3/4. Okey, yang ni kamu perlu cari dia punya corresponding angle dia kat sebelah ni. Okey, dia kata 3/4. Okey. Uh, so, tan adalah toa kan? Okey, toa maknanya opposite over adjacent. So opposite dia kat sini, okay, adjacent dia kat sini lah. Alright, so kita akan dapat 3/4. Okay, kat sini 3 dan kat sini 4. Okay, saya letak kat luar. Okay, 3/4 tu sebenarnya dia dah simplify. Okay, dia dah permudahkan. Okay, dia dah permudahkan. Sebenarnya nilai asal dia adalah 6. So macam mana kita nak cari nilai seterusnya? So 6 ni kita akan darab dengan 2. So apabila darab 2, so 4 ni akan darab dengan 2 juga. So therefore we get Pn, okay, Pn adalah 8. Okay. So dia minta apa seterusnya? Cos. Okay, dia minta cos X. Okay, so cos. Okay, kita ada cah. Alright, iaitu C adjacent over hypotenuse. Okay, adjacent dah ada, cuma hypotenuse kita tak ada. Okay, macam mana nak cari hypotenuse? Kita menggunakan Pythagoras theorem. Okay, ingat lagi Pythagoras theorem. So kat situ 8 square and then tambah dengan 6 square. Okay, dapat 100. So square root of 100 is 10. Okay, saya cokak kat sini. Okay, so panjang NQ adalah 10. So untuk menjawab soalan tersebut, okay, cos X. Okay, cos X. Kenapa saya punya ni tebal sekejap. Alright, so cos X A dia A tadi adalah 8. Okay, alamak nipis pula, tak apalah. Kemudian dia punya H dia adalah 10. Okay, so 8/10 tapi kena ingat X. Okay, so ingat lagi kamu punya tu apa nama quadrant tu. Okay, add sugar to coffee. Okay, add sugar to coffee. So yang ni start pada 0, kemudian ada 90, 180, 270 and then 360. Okay, yang penting adalah kamu melihat bukaan paksi X tersebut. Okay, bukaan besar dia. Okay, besar dia adalah antara 90 hingga dia adalah antara 90 hingga 180. Okey, dia lebih pada 90 kurang daripada 180. So, saiz tersebut adalah di bahagian sini. Okey, kuadran 2. So, kuadran 2 adalah untuk rumah sin. Okey, rumah sin. So, apabila dia minta cos, apabila dia minta cos, so automatik mesti letak negatif. Okey, letak negatif. So, 8/10 ini boleh dipermudahkan. So, akan dapat negatif 4/5. Okay, negatif 4/5 untuk cos X. Kamu jangan cari nilai X pula. Dia tak suruh cari nilai X. Okay, so negatif 4/5. Okay, saya padam balik. Okay, seterusnya dia minta calculate the perimeter. Okay, calculate the perimeter. Perimeter siapa? Triangle ONQ. Okay, triangle ONQ. So, didapati ON tak ada masalah, NQ tak ada masalah. QP 6, PO. PO tak ada. Okay, so PO tak ada. So, kita boleh guna Pythagoras theorem lah. Okay, atau OP, PO. Actually, OP lagi sesuai. OPQ, OP. Alright, so OP square adalah dia di bahagian bawah. So 70 squared minus 8 squared. Okay, 70 squared minus 8 squared berapa 225, 225. Okay, so therefore to find the OP, square root 225. Okay, 225 kamu akan dapat 15.
Okay, kamu akan dapat 15. So panjang OP adalah 15. Okay, panjang OP adalah 15. So sekarang ni dia nak perimeter. So kamu ambil semua nilai yang dah ada ni. Okay, saya highlight warna hijau ni. So kamu total kat situ. Okay, perimeter. Okay, perimeter. Saya buat P So 17 tambah 10 tambah 6 tambah 15. Okay, berapa ni? So kira-kira, so kamu akan dapat jawapan 20, 30, 35. Berapa tadi? 48 48. Okay, dah becek dah becek dengan kalkulator. Mencongak yang tadi. Okay, cun. So jawapan dia adalah 48 kilometer lah, 48 cm. Alright. Okay, itu jawapan untuk A dan B. So markah berapa? 3 sahaja. Okay, tu untuk pertama. Okay, yang kedua, okay, saya bagi masa dulu. Okay, kita cek soalan A dahulu. Okay, kita cek soalan A. Okay, given the mean of a set of positive number, so m plus 2, m plus 3, m plus 8, m plus 9, and m minus 4 is 14. So ini adalah ungroup data. So, sebab dia tidak melibatkan table dan juga tidak melibatkan frekuensi. So rumus mean pun dia ada dua, okay, untuk ungroup data dengan group data. So sebagai contoh kat sini, mean adalah okay, summation of n. Okay, summation of n, n pula, n tu bilangan. Summation of x, okay, dikenali sebagai x. Okay, so bahagilah dengan n. Okay, n tu bilangan dia lah. So sekarang ni dia beri mean dia adalah 14. Okay, so 14. So summation ni kamu kena tambah. Okay, kamu kena tambah semua nilai x. Okay, ni semua x lah. Okay, diwakilkan x yang pertama, x kedua, x ketiga, 4, 5 dan 6. Okay, so maksudnya kamu ada 6. Okay, ada 6 nombor kat situ. So m, okay, tambah. Ni panjang sikit. Okay, m tambah 2. Okay, kemudian m tambah 3. Kemudian m tambah 8. Kemudian ada lagi panjang. Okay, m tambah 9 dan juga m tolak. Jangan tambah 4 pula. Okay, dia tolak 4. Okay, kemudian semua ni okay, kamu bahagikan kepada 6. Okay, kamu bahagikan kepada 6 sebab dia ada 6 nombor lah. Okay, kat situ, okay, kita boleh kira lah ada berapa m kat sini. Okay, dia fokus. Right, so ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ada 6m. Okay, kemudian tambah. Okay, ni kamu kira lah berapa nombor dia tu. Okay, 2 tambah 3 tambah 8 tambah 9 tolak 4. Okay, sepatutnya kamu akan dapat tambah 18. Okay, positif 18. Okay, over 6. Okay, sini 14. Okay, senang lah. So, boleh cari nilai M. So, 14 dengan 6 tu kamu boleh darab. Okay, 14 akan darab dengan 6. So, dapatlah 6M tambah 18. Okay, 14 darab 6 akan dapat 84. Okay, so ni 6M tambah 18. So, 84 tolak 18 akan dapat 6M. Okay, tolak 84 tolak 18. Okay, akan dapat 66. Okay, nombor cantik. Okay, 66 sebab sini 6M. So, therefore, 66 divided by 6, we get M. So, ini akan dapat 11. Okay, so M dia sama dengan 11. Sama tak jawapan kamu? Sama. Sama Yang lain? Okay. Yang lelaki mana? Azim?
Tidur dah kau? Sama Iko. Sama. M berapa Azim? M saya 11. Okay, so M11 samalah. Okay, tu yang pertama. Okay, tu yang pertama. Yang kedua dia minta apa Variance. Okay, dia minta variance. Okay, sebenarnya daripada data tadi. Okay, data tadi sebab kenapa dia suruh cari nilai M, maknanya kamu akan guna kembalilah nilai itu. Okay, so better daripada tadi kamu dah ada M. Okay, M. Sebab jauh sikit. M11. Kemudian M plus 2. Okay, bermakna 11 tambah 2 lah. Okay, 13. M plus 3. Oh ya ke ni? Saya main hafal je. Betul. Okay. 11 tambah 3 akan jadi 14. 8, 9. So, M tambah 8. 11 tambah 8 akan jadi 19. M 11, 9. Betul ke 9? Okay, betul. 11, 9 akan dapat 20. M tolak 4. Okay, 11 tolak 4. 1, 3, 7. Okay, semua ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, cun. Okay, so bermakna kita dah ada senarai nombor. Okay, senarai nombor. Actually kamu boleh buat susunan dah. Okay, boleh buat susunan kat situ. Okay, by the way, so itu nanti soalan yang seterusnya sebenarnya. Okay, seterusnya untuk mencari variance. Okay, untuk mencari variance. So B tu saya buat kat sini lah. Okay, apa formula variance? Okay, variance jangan lupa tanda macam ni. Okay, ingat kamu tak melibatkan frekuensi. So jangan ada huruf F lah. Okay, kalau yang melibatkan frekuensi dia akan jadi summation of fx. Okay. So ini dia hanya X saja. Okay, X square. Kemudian bahagi dengan berapa bilangan nombor tersebut. And then bahagi dengan, bahagi pula. Tolak dengan min. Okay, tolak dengan min square. Okay, so kat sini kamu boleh cari berapakah nilai summation of X square. Okay, ini adalah nilai X. Okay, nilai tadi adalah nilai X. So now X square. Oh, okay. Saya berperasan gambar saya kecil sebab tu tulisan saya jadi besar. Okay, so X square kamu kira kalkulator. Okay, dapat berapa Dapat 1. Warna biru pula. Tak apalah. 1, 2, 1, 13. Kalau saya salah beritahu. 169. Okay, kemudian 14 square 196. Okay, kemudian 19 square 361. Kemudian 20 400. 7 square akan dapat 49. Okay, so kira-kira lah. Kamu kira kalkulator ni sepatutnya berapa dapat tu 221, 169. Kalau saya salah bagi tahu 196, 361, 361, 400, 449. 1296. Betul ke? Sama tak dengan kamu? 1296? Sama. Sama Okay, good. Okay, so maknanya kita boleh ganti summation of X square adalah 1291. N tadi ada 6. Tolak min. Min tadi 14 kan? Yes. So tolak min 14 square. Right? Dah bertukar-tukar dah warna Okay. So berapa ni dapat? 1296. Tadi 9 ke 91? Tadi berapa jawapan dia? Allahu Akbar. Terdelete pula. 96 Saya salah tulis. Okay, so 1296. 129 betul ni. So bahagi dengan 6. And then tolak 14 square. So akan dapat 20. Okay, so akan dapat 20. Alright. Okay, itu adalah untuk variance. Jawapan dia 20. So M tadi 11. Ini 20. Okay, seterusnya. Each number in the set of data is multiplied by 2 and then subtract by 4. Okay, soalan ni selalu juga ditanya. Okay,
Setiap tu didarabkan dengan 2, kemudian ditolak dengan 4. Okay, darab 2 dan juga tolak 4. Okay, calculate a mean. Okay, new mean. Okay, mean yang baru. So, mean yang baru, kamu just follow je dia punya operation. Okay, dia punya operation iaitu multiply by 2 and subtract by 4. So, ni B, tadi salah. Tadi A2. Sorry, tadi A2 Sebab 2 je lah. Okay, so mean tak sesuai. New mean. Okay. Okay, kamu follow saja dia punya tu. Tadi mean dia adalah 14. Okay, multiplied by 2 and then minus 4. Okay. So 14 kali 2, 28. 28 tolak 4 akan jadi 24. Okay. Variance. Okay, variance. Okay, variance ni dia lain sikit. CE, new variance. Okay, biasanya variance dia ada formula dia. Okay, formula K tak silap saya. K squared kot. K squared. Nanti dah becek balik lah. Okay, kat situ operasi yang melibatkan dia adalah operasi darab. Darab tadi berapa Darab 2 kan? Okay, so darab 2. Nanti saya dah becek balik. Tak silap saya dia K squared. Minus variance. Okay, saya buat V lah kat situ. Okay, K squared tadi adalah darab 2 tadi. So, 2 squared plus variance. Variance ni yang variance lama lah. Okay, variance lama adalah 20. Okay, so 2 kuasa 2 akan 4. 4 darab 20 akan jadi 80. So, the new variance is 80. Okay, new variance is 80. Okay, nanti dah becek saya rasa betul dah ni. Cuma term dia tu saya nanti balik. Okay, K square darab dengan variance yang lama lah. Old variance. Alright. Alright, seterusnya. Okay, yang tadi dah dapat 4 markah. Okay, draw. Okay, draw a box plot to represent a new set of data. 11B. Okay, 11B. Okay, macam mana kita nak draw plot? Okay, box plot. Okay, yang ni kalau ada kertas graf lagi baik lah. Okay. Okay, data tadi. Okay, data kita dah berubah. Sebab kita darab 2 dan tolak 4. So, data lama 11, 13, 4. Okay, boleh saya ambil ni. Okay, copy boleh paste kat sini. Terbaik. Okay, so kita dah ada data tadi. Oh, nampak. Control V. Okay, ini yang data lama iaitu 11, 13, 14, 19, 20 dan juga 7. Okay, so apa yang berlaku pada data yang baru? So yang tadi dia kata darab 2 tolak 4. Okay, darab 2 tolak 4. Okay, so katakan ni ada table lah. Okay, so maknanya kita tulis jawapan kat sini. Calculator je. Oh, silap. Okay, untuk yang ni, untuk nak mudah, anggapkan dia sebagai X. Okay, anggap dia sebagai X. So, kamu guna alpha X. Okay, alpha X darab 2 tolak 4. Okay, kemudian tekan calculate 11. So, akan dapat 18. Okay, akan dapat 18. Okay, sama juga calculate lagi, masukkan 13. 22. Okay, cara ni lebih cepat. So, calculate 14. 24. Okay, calculate 19. 34. Okay, calculate 20. 36. Okay, calculate 7. 10. Betul ke? 14 tolak 4. 10. Okay, so ini adalah new data tadi. 80, 22, 24, 34, 24, 34, 36 and 10.
Okay, kemudian apa yang perlu kamu buat? Kamu susun dahulu. Okay, so nombor yang paling kecil adalah nombor 10. Okay, nombor 10, kemudian 18, 22, 24, 34, 36. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so apabila ada 6 nombor, okay, apabila ada 6 nombor, so di sini adalah dia punya mean dia. Okay, median. Okay, median adalah Q2. Okay, kemudian sebelah kiri dia ada 3 nombor. Okay, so ini adalah Q1. Di sebelah kanan dia ada 3 nombor. So sini adalah Q3. Okay, so kamu ada Q1, Q2 dan juga Q3. Okay, untuk mencari median, kita boleh buat, disebabkan dia tengah-tengah, so kita kena cari dia punya ni lah, average dia. Okay, bahagi 2. Okay, bagi 2, so boleh congak lah sebenarnya. So akan dapat 23. Kan 22, 24, so tengah-tengah 23 lah. Melainkan nombor tu sama, dia akan jadi point. Okay, itu adalah untuk Q2. So Q1 kita dah ada. Q1 kita adalah 18. And then Q3 34. Okay, untuk membuat box plot. Okay, ingat lagi box plot. Okay, ini kamu kena ada kertas graf lah. Saya pun tak ada yang nak tunjuk sini. Okay, apa yang penting dekat box plot? Kena tahu minimum value, maximum value. Okay, minimum 10. Maksimum 36. Okay, so minimum dia 10. So maksimum dia 36. Kemudian Q1, okay, saya keluarkan dulu. Q1 adalah 18. Macam mana nak buat lakaran saya buat lakaran. Kalau ada kertas graf lagi cantik lah. Memang tepat lah kalau kamu guna kertas graf. Sebab dia dah ada dia punya kotak-kotak tu kan. Q3 is 30 apa tadi? 34. Okay, and then max. Okay, max dia 36. Okay, ini untuk buat lakaran je. Okay, kita cuba cari perbezaan antara dua ni. Okay, perbezaan antara dua ni. So akan dapat 2, 3, 5. Okay, yang ini 7, 11. Okay, betul ke 11? Perbezaan dia 11. Okay, apa maksud dia? Maksud dia adalah Q2 tu, dia menghampiri Q1. Okay, Q2 menghampiri Q1 compare dengan Q3. Okay, maksudnya kita boleh buat lakaran. Ini saya buat lakaran kalau kamu ada kertas graf lagi cantik lah. Itu memang tepat lah kamu boleh dapat dia punya tu. Okay, tadi saya kata Q2 menghampiri Q1. Okay, menghampiri. So dia mesti less than half lah. Aduh. Okay, sorry. Kemudian kamu ada dia punya ni. Alright. Tengok jarak dia berapa. Okay, tengok jarak dia Q1 dengan min. Alamak, tak cantik ni. Sekejap Dekat sini boleh nampak. Okay. So, perbezaan antara min dan juga Q1 adalah 8. Okay, kemudian perbezaan antara dua ni, Q3 dengan maksimum adalah 2. Okay, apa maksud dia? Maksud dia, kat sini ada saya tersilap sikit. Maksudnya kat sini dia pendek. Ni saya buat lakaran ni dia pendek. Okay, kalau kamu ada kertas graf, confirm tepat lah sebab kamu dah ada dia punya apa tu, nilai-nilai dia. Okay, sekarang ni saya buat lakaran. So, minimum dia adalah 10. Okay, kat sini adalah minimum. Okay, ini adalah Q1, sini adalah Q2, sini adalah Q3, and then this is for maximum. Okay, macam mana nak tentukan Q2 ni dekat dengan siapa? So, kita cari perbezaan antara Q1 and Q2. So, perbezaan dia 5, and then Q2 dengan Q3 beza dia 11. Okay, beza dia 11 maksudnya jarak lah. Okay, dia lagi panjang. Okay, lagi jarak Q2 dengan Q3 compare to Q1 and Q2. Kemudian dia punya panjang sebelah kiri dan kanan. Saya tinggal apa nama dia ni. So minimum dia adalah 10. So beza dia dengan Q1 adalah 8. Compare to Q3 and maximum. Beza dia adalah 2. So maknanya bahagian maksimum ni lebih pendek daripada bahagian minimum. Alright. Okay. Kalau kamu ada kertas graf tu, kamu boleh buat dia punya plot lah bawah tu berapa.
Alright. Okay, ni cantik. So, ni adalah 10, 18, 23, 34 dan 36. Okay. Setakat ni ada apa nak tanya? Boleh follow ke? Boleh. Boleh. Boleh Alright. Okay, so draw tadi 2 markah. Aduh, 2 markah je. Lukis bukan main, 2 markah je dia bagi. Okay, tak apalah. Okay, itu yang pertama. Ada masa lagi kan? Ada masa setengah jam. Ada masa setengah jam. Saya try bagi lagi satu soalan. Okay, kita sambung soalan seterusnya. Okay, given that tan x equal to 3/4. Alamak, mana pergi ni? Okay, tan x equal to 3/4. Okay, tan x. Okay, ni adalah x. So, terus kita buat K, O, A, H. Alamak, tak nampak pula H saya. Saya zoom sikit. Okay, tan. Okay, tan adalah toa. Kena ingat. Okay, toa bermaksud opposite. Okay, per dengan adjacent. So, kat sini kita ada satu nilai 3. Okay, kat sini adalah 4. Okay, saya guna perbandingan kat sini. Okay, nilai asal dia adalah 12. Okay, 3 tu adalah apabila dipermudahkan. Okay, so maknanya 3 nak dapat 12 tu kita kena darab 4. So, kat sini pun akan darab 4. So, nilai asal sebenarnya 4 darab 4 adalah 16. Okay, 16. So, soalan tanya, saya kecilkan. Cos X. Okay, dia minta cos. Okay, cos adalah cah. Okay, CAH. Okay, so bermakna C adjacent over hypotenuse. Okay, tetapi dekat sini hypotenuse kita tak tahu lagi. Okay, adjacent kita dah tahu 16. Okay, H dia kita tak tahu. So, H nak tahu kita guna Pythagoras lah. Okay, Pythagoras theorem. So, di mana H atau AC, okay, sebab dua-dua supaya kita boleh mention kat situ. Okay, untuk dapatkan dia, kita just square 16 tu, dan 12 square. Okay, so AC square. So, ini key calculator lah, dapat apa? 400. Okay, itu adalah AC square. So, untuk mencari AC, so square root of 400, so akan dapat 20. Okay, kalau saya salah beritahu betul. Okay, 20. So, kita dah boleh menjawab lah. So, C equal to AH. So, A kita adalah 16. Okay, H kita adalah 20. Okay, 16 per 20. Kemudian kita boleh permudahkan dia. Okay, so kita buat okay, so kita akan dapat cos. Okay, permudahkan dia sifar 4, 4 per 5. Okay, 4 per 5. Okay, sebelum tu dah bercek dahulu size dia. Okay, kita size dia. Okay, size X ni adalah 9 kurang daripada 90. Okay, kurang daripada 90 degree. Okay, apabila kurang daripada 90 degree maknanya all. Okay, atau add tadi kan, all maknanya dia dalam nilai positif. Okay, sebabnya positif dia adalah 4/5. Okay, seterusnya. Okay, dia minta cos Y. Okay, dia minta cos Y. Okay, so B saya buat kat sini. Okay, cos Y. Koi pula dah. Okay, cos Y. Okay, cos Y. Okay, Y kita dah ada dekat luar ni. Okay, so bermakna kita guna sudut bersebelahan dia. Okay, cos. Okay, sebelum tu tandakan dahulu siapa O. Okay, siapa A. Siapa H. Okay, O.
OAH. Okay. Cos sama juga Cah kan? Okay, CAH. So A kita, A dah ada 20. Okay, A dah ada 20. Okay. H tak tahu. DY, sorry. CD. Okay, CD ni tak tahu. Okay, so kita boleh cari CD. Okay, guna Pythagoras theorem. Okay, dia adalah yang panjang. So, tambah-tambahlah 21 dengan 20. Okay, 31 square times 20 square. So, dapat apa 841. Nombor tak cantik Oh, cantik. Okay, 841. Okay, kemudian nak cari CD, kita square root 841 tadi. So, kamu akan dapat 29. Okay, so gantikanlah. Mana 20 per 29. Okay, cos Y. Okay, sebelum kita bagi jawapan akhir, kita tengok dahulu Y. Okay, Y size dia besar. Okay, iaitu antara 90 hingga 180. So, dia adalah Q2, kuadran yang kedua. Okay, kuadran kedua, ingat balik. Add sugar to coffee. Okay, dia adalah rumah sains. So, apabila dia minta cos, kena letak negatif. Alright, okay, letak negatif. Okay, so akan dapatlah negatif 20 per 29. Okay, itu pun dah tak boleh pemudahkan lagi. Okay, harap boleh follow yang tu. Boleh ikut ke? Cikgu. Mm-hmm. Kalau tak tunjuk jalan kira cari hypotenuse tu tak apa ke? Hypotenuse. Nanti kita tengok skema. Okay, kalau sekejap cos Y 2 markah. Tak boleh, kena tunjuk. Kena tunjuk. Kalau kamu terus CD, maka akhir CD. Kena tunjuk CD tu. Bakal sini ada 2 markah. Boleh ya? Boleh. Okay, oh banyak ruang ni. Saya dah rugi kat situ. Tak apalah. Okay, so ada masa lagi 8 minit lebih kurang. So kita ada apa ni? Okay, score of game. Okay, 2 team. Kita ada round 1 nanti round 6. Kita ada team A, team B. So ni dia punya markah lah. Kemudian dia minta mean. Okay, calculate the value of mean. Okay, and then standard deviation. Okay. Kemudian B. Which team has the most consistent? Bila je dia tanya pasal more consistent, dia secara automatik akan berkaitan dengan standard deviation. Okay, SD lah, saya guna SD standard deviation. Sebab itulah dia suruh cari standard deviation dekat A. Okay, standard deviation, ingat nilai yang rendah. Okay, nilai yang rendah adalah more consistent. Alright. Okay, nilai yang rendah standard deviation adalah more consistent compare dengan nilai yang besar. So, maknanya kamu dah boleh agak dah soalan ni macam mana. Okay, dia suruh cari mean dan standard deviation. So, ada kemungkinan mean dia sama. Okay, mean dia sama tapi standard deviation dia tak sama. Okay, so nak cari mean. Okay, data ni adalah ungroup data. Okay, ungroup data maknanya dia tidak melibatkan F. Okay, tak melibatkan F frekuensi. So, bermakna nak cari mean macam tadilah. So, mean adalah summation of X, okay, divide by N. Summation of X tu kamu tambah ni, 67, 65, 76 semua tu. Okay, 67, 65, 76, 70. Okay, silap, 60. 60, 66, 68. Okay, 60, 66, 68. Okay, kemudian bahagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, bahagikan dengan 6. Okay. Seberapa dapat tu summation? Siapa boleh ni? 7, 6, 60, 66, 68. 401. Betul ke 401? 67. Oh, silap 65, 76. 401, 402. Okay, 402.
Okay, divide by 6. Okay, so sini kamu akan dapat 67. Okay, min dia 67. Okay, sorry. So ni min siapa? Ni adalah min A. Okay, kita juga boleh buat macam ni. Right. So min A, team A lah maksud dia. Okay, adalah 67. Okay, kita cari juga min untuk B. Okay, katakan saya nak buat sini. Min untuk B pun sama juga. Summation of X, okay, divide by N. So X, boleh carilah daripada situ. Macam tadi 65, 68, 63. Kecil ni susah sikit tulis. Okay, 65, 68, 63, 71, 67, 68. Okay, semua tu kamu bagikan juga dengan 6. Alright, ni saya kena ni lah. Okay, so summation. Summation tu sepatutnya kamu akan dapat berapa 402. Okay, 402 juga. Okay, so 402. So tadi bahagi 6 akan dapat 67. Betul lah. So maknanya min kedua-duanya A dan B adalah sama. Okay, min dia adalah sama. So that's why lah dia minta kamu cari standard deviation dia. Okay, so nak cari standard deviation, ingat balik formula. Formula variance lah. Dia apa-apa pun datang daripada variance. Okay. So variance, summation of X square, okay, divide by N bahagi dengan min square. Okay, summation of X square, okay, ni kamu kena kira nantilah. Kamu tambah semua square-square dia semua. 67, 65, 68 apa semua tu. Okay, kat situ kamu akan dapat 270. 70. Alright. So bahagi dengan 6. Okay, tolak min. Okay, so kita ada min 67 square. Okay, so kat situ kira-kira dia kena calculator lah. Dia akan dapat besar Okay, 22.66666. Okay, ini beta ambil banyak lah. Okay, 6667. Okay, sebab apa? Sebab saya nak buat standard deviation. So, saya nak square rootkan dia. Okay, jangan ambil pendek ambil panjang kat situ. Okay, so square root. Okay, 22.6667. Kamu akan dapat 4.761. Okay, 4.761. Okay, 4.761. Okay, itu adalah standard deviation untuk A. Okay, kita teruskan. Sama juga untuk B. Okay, kita teruskan untuk B. Saya buat kat sini. Okay, iaitu summation of X square bagi dengan N. So, tolak dengan min square. Okay, summation of X square nanti itu kamu boleh kira. Saya shortcut 26972. Okay, 26972. Okay, kecil ni susah sikit tulis. Okay, kemudian bahagi. Okay, sama je. And then tolak min dia pun sama. 67 square. Okay, so kat sini kamu akan dapat 26972 bahagi 6. Okay, dapat jawapan tolak 67 square. So 6.333. Okay, banyak 3 kat situ. 6.333. Okay, so untuk mencari standard deviation, so kamu just square root 6.3333. So akan dapat 2.517. Okay.
2.517. Okey. So bermakna kat sini kita dah ada dua standard deviation. Okey, kita dah ada dua standard deviation. Macam mana saya nak tepi ni? Okey. So kita boleh buat perbandingan lah macam saya katakan tadi. So standard deviation untuk B, okay, ini adalah standard deviation untuk A. So didapati didapati standard deviation untuk B is less than standard deviation untuk A. Okay, iaitu 2.517 lebih rendah daripada 4.761. Okay, so macam mana kita nak jawab? Which team has the most betul ke ayat ni? Which team has the more consistent? Dah lah most more consistent most consistent. Okay, most more consistent performance and then justify your answer. So kamu boleh justify more consistent adalah, saya guna ayat dia lah. Okay, so most consistent adalah team B. Okay, sebab apa? Dia mempunyai standard deviation. Okay, the most consistent will be. Okay, because okay, team B has ke have sebab has lah smaller. Okay, standard deviation. Okay, compared to team. Okay, team A. Macam ni lah kalau menulis tapi pandang depan. Okay. Okay, so jawapannya adalah team B. Okay, sebab apa team B? Sebab dia punya standard deviation dia lebih kecil. Okay. Okay, dia apa yang dimaksudkan dengan standard deviation? Okay, dia adalah satu nilai jarak dia. Okay, jarak dia daripada mean. Okay, jarak dia daripada mean. Okay, sebagai contoh mean tadi, berapa tadi mean tadi? 67. Okay. Okay, katakan kamu ada satu nombor. Allah. Okay, ini adalah mean. Okay, mean kamu adalah 67. Ini tak silap kamu akan belajar dari MX kot. Okay, kamu ada team A. Okay, kamu ada team A. Okay, di mana standard deviation dia adalah 4.761. Okay, so 4.761. Okay, macam mana nak kira dia? Formula dia mean tolak standard deviation. Okay, yang kedua mean tambah standard deviation. Okay, mean tolak standard deviation, mean tambah standard deviation. Okay, sama juga dengan B. Mean sama juga standard deviation tolak mean tambah standard deviation. So standard deviation dia berapa tadi? 2.517. Okay, 2.517. Okay, kita try guna calculator. Okay, kita try guna calculator. So mean tadi apa? 67 kan? Okay, 67 tolak 4.761, kamu akan dapat 62.2 lah. Okay, katakan 62.2. Okay, 67 tambah 4.761, 71.8. Okay, katakan 71.8. Okay, berkenaan dengan B. Okay, B adalah 67 tolak 2.517. 64.5. Okey, kemudian tambah. Okey, 67 tambah 2.517. 69.5. Okey. So apa maksud dia ni? Okey, maksud dia tadi kita dah tahu team B. Okey, team B ada smaller standard deviation. Okay, smaller standard deviation maksudnya nilai yang berada di kiri dan kanan atau sekeliling mean tadi. Okay,
Sebagai contoh, kamu ada 64.5. Okay, 64.5 katakan kat sini. So ini adalah 64 point. Alamak. Okay, ini 64.5. Kemudian kamu ada 69.5. Okay, katakan sini lah. Okay, jarak dia mesti sama Okay, jarak dia mesti sama. Okay, kalau kamu tengok buku rujukan kadang dia buat macam ni. Itu adalah standard deviation. Okay, jarak dia daripada mean. Berapa jarak dia? Jarak dia ni lah 2.517. That's why saya buat sebelum dan selepas. So sebelum dan selepas akan dapat 69.5. Okay, apa berlaku? Okay, ini untuk B. Macam mana nak buat? B kot. Macam ni. Okay, apa berlaku untuk A? Cuba warna lain. Okay, A adalah 62.2. Okay, 62.2 kat sini. Contoh So ini adalah standard deviation dia. Okay, 62.2. Kemudian kamu ada lagi satu standard deviation. Okay, sebab tu dia kata besar. 71.8. Okay, ini adalah untuk team A. Okay, ni maksud standard deviation. Maknanya nilai sebelum dan selepas mean. Okay, maknanya dia ada range dia. Okay, range B 64.5 hingga 69.5. Kemudian untuk A 62 tadi 62.2 hingga 71.8. So maknanya standard deviation untuk A ni besar. Okay, so nilai dia boleh jadi besar ke kanan ataupun ke kiri. Okay, compare to B, nilai dia dekat-dekat dengan mean. Sebab tu dia rasa more consistent. Okay, dia lebih menghampiri nilai mean lah. Okay. Okay, boleh faham tak? Boleh faham ke? Boleh. Senyap lah. Boleh. Ui. Umur menjerit ke adik menjerit tu? Alright. Okay, so kita ada berapa minggu 2 minggu kan minggu ni. So minggu depan sebelum exam. Okay, nanti saya akan bagi tahu masuk tajuk apa dan kemungkinan besar. Okay, saya tengok balik. Okay, kemungkinan besar 3 bab je lah. Ratio, measure of dispersion ni confirm. Mathematical modeling ni tengok keadaan. Okay, mathematical modeling ni tengok keadaan. Masuk atau tak. Okay, nanti tengoklah macam mana. Sebab kamu perlu jawab pun dalam masa sejam. Dan pastikan kamu ada kertas graf. Okay, pastikan kamu ada kertas graf. So ada masa lagi seminggu 2 ni. Siapa ada printer boleh print lah. Okay, cari yang jenis online tu. Kamu print. Atau tak boleh juga terpaksa belilah. Tapi setakat ni yang saya tahu Speedmart buka. Okay, Speedmart dia ada tu lalat tulis tu, kamu boleh carilah kat situ. Kalau DIY semua tu kebanyakan dia tutup. Okay, so kita doakan lah. Okay, dalam masa yang terdekat ni semoga barang-barang keperluan tu dibuka. Okay, saya rasa itu saja daripada saya. Okay, siapa yang belum subscribe jangan lupa subscribe and then nanti share kamu punya screenshot. Okay, saya rasa itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum. Okay, sama. Terima kasih. Share. Terima kasih. Share. Share nak share apa?